pada malam ini dijangka tamat pada jam 10 suku malam. Sedikit pengenalan berkenaan pembentang kita pada malam ini. Kod membacanya, semua orang boleh membaca tetapi bukan semua orang minat untuk membaca. Dan genre penulisan yang diminati adalah fakta dan sejarah. Idola beliau dalam bidang penulisan ialah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada saudari Wan Saudah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga pihak wasif yang menjemput saya pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang hadir support talk malam ini. Dan ini merupakan first time untuk saya bagi talk. Selama ni saya jadi moderator je. Tanpa melengahkan masa, seperti yang dijanjikan malam ini saya akan mengulaskan mengenai buku yang baru saja saya baca sebenarnya. Walaupun buku ni dah lama diterbitkan iaitu pada tahun 2001 yang ditulis oleh Ustaz Abdul Salam Basuq Al-Haj yang berjudul Rahsia Alam Malaikat. Tapi banyak-banyak buku yang saya ada dekat rumah ni, saya pilih buku ni. Satu sebab saja, sebabnya tajuk dia tu mampu buat saya rasa macam nak tahu lagi macam mana alam malaikat yang Allah cipta. Kemudian perkara ni kan tentang akidah. Jadinya bila saya tengok balik tajuk dia, rahsia alam malaikat ni disertakan dengan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. So dalil dia tu adalah dalil yang benar. Jadinya saya yakin setiap hujah yang ada dalam buku ni adalah hujah yang kukuh kerana disertakan setiap isi dalam buku ni dengan dalil yang betul lah. Kemudian bagi penulisan buku ini sangat baik. Tulisannya jelas dan juga direct. Kemudian persoalan juga diletakkan supaya pembaca mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu disertakan juga pendapat penulis sendiri yang mana disokong oleh dalil-dalil. Diselitkan juga pendapat lain dan juga sebab kenapa pendapat yang lain itu tidak disokong. Jadinya bila kita baca tu kita jadi pembaca yang akan sama-sama berfikir sama ada ingin ikuti pendapat penulis ataupun kita nak ikut pendapat yang tidak disokong oleh penulis tu. Hujah yang disertakan dengan dalil. Okey, secara tidak langsung saya sendiri bila baca buku ni kan saya dapat mengasah cara saya menyatakan hujah saya di mana saya mampu menyusun hujah dengan disertakan juga dengan dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Sebab zaman sekarang ni ramai yang berani beri pendapat. Tapi pendapat yang mereka sertakan tu adakah disertakan dengan dalil ataupun pendapat tokoh-tokoh. Jadinya kita sebagai pelajar yang berpelajaran tinggi perlulah ada rasa untuk keluarkan hujah yang matang dan mempunyai sandaran yang benar. Barulah masyarakat boleh terima pendapat kita kerana yakin dengan kebenaran hujah kita tu. Kemudian bahasa mudah difahami. Setiap dalil yang ditulis itu akan disertakan juga dengan penerangan yang lebih jelas supaya pembaca tak salah faham ataupun kurang jelas dengan isi yang ada dalam buku. Lagi-lagi buku ni berkaitan akidah, jadinya kalau salah tafsir kan bahaya tafsir. Jadinya kita ni kena berhati-hatilah bila belajar tentang akidah, kepercayaan semua ni. Kemudian dia mempunyai 207 muka surat dan mengandungi 5 bab. Kita mulakan sekarang. Siapa dia malaikat? Dalam buku ini penulis menulis bahawa malaikat ini merupakan ciptaan Tuhan. Ahli kalam dari kaum muslimin mengatakan bahawa para malaikat itu adalah jisim-jisim tubuh-tubuh yang halus. Dianugerahkan kemampuan untuk merubah bentuknya oleh Allah dengan rupa yang bermacam-macam dan tempat mereka di langit yang dikenali dengan alam malakut. Kemudian sertakan juga di sini malaikat merupakan sebahagian di antara makhluk-makhluk Allah yang juga menerima tanggungjawab seperti jin dan manusia. Mereka tidak berkuasa melakukan sesuatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Para malaikat akan menghadapi kematian, namun Allah menganugerahkan kepada mereka umur yang sangat panjang. Manusia dilarang mensifatkan mereka dengan sesuatu yang akan mempersekutukan Allah, seperti yang telah diyakini oleh kaum-kaum terdahulu. Okey, kaum-kaum terdahulu ni, mereka membuat malaikat ni seperti Tuhan. Mereka menyembah malaikat, kemudian seolah-olah malaikat ni yang membantu mereka. Sedangkan yang mereka menyembah tu sebenarnya jin. Mereka memutarbelikkan perkara tersebut. Yang menyalahkan malaikat ni lah yang dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan mereka menyembah jin. Okay. Isi kandungan dia ada 5, iaitu kejadian malaikat, malaikat dan ciri-cirinya, bidang tugas para malaikat, kaum musyrik dan malaikat, dan sekali apakah malaikat juga akan mati. Saya akan kupas semua ni, tapi dengan secara ringkas lah pada malam ini. Kejadian malaikat. Asal kejadian malaikat. Zat atau asal mula terciptanya malaikat ni adalah daripada cahaya. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud malaikat itu telah diciptakan dari nur, cahaya, dan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kamu. Okey, persoalan yang sering berbangkit, siapakah yang dicipta dahulu? Malaikat ataupun manusia? Jadi penulis memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Okey. Bermaksud dekat sini yang diciptakan dahulu adalah malaikat. Sebab Allah memberitahu malaikat, Allah ingin mewujudkan, mencipta seorang khalifah di muka bumi. Itu Nabi Adam. Okey. Pengertian khalifah di sebalik firman Allah. Okay, firman yang tadi saya baca. Kita sering dengarkan pendapat yang anggap bahawa ada segelintir orang yang kata manusia ni adalah khalifah, ganti ataupun wakil Allah di muka bumi ni. Dengan dalil, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pengganti atau wakil di muka bumi. Kesimpulan yang mereka ambil dari ayat ini merupakan sebuah kesimpulan yang mengelirukan. Kerana yang dimaksudkan khalifah ni orang yang menjadi wakil dari seorang yang telah digantikannya itu telah mati. Iaitu macam Nabi Muhammad wafat digantikan dengan Saidina Abu Bakar. Okey, sedangkan hal tersebut tidak akan dapat direalisasikan dan tak sesuai dengan sifat Allah, yang mana Allah tidak bersifat mati dan maha mengetahui serta maha berkuasa. Tapi kat sini dalam ayat ni Allah adalah sebagai pengganti atau wakil dari manusia yang sedang berada di dalam ketiadaan. Okay, contohnya macam ketika Rasulullah bermusafir kan. Dalam doa Rasulullah menyebut, ya Allah, hanya engkaulah yang menjadi teman dalam perjalanan kami dan menjadi pengganti pada keluarga yang kami tinggalkan. Okay, di sini menyebut bahawa Allah ni adalah khalifah, pengganti atau wakil yang dari manusia yang sedang berada di dalam ketiadaan, macam tiada tempat bergantunglah kat sini daripada ayat ini. Kemudian sewaktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, sebahagian sahabat memanggilnya dengan berkata, wahai Khalifatullah, wakil Allah. Abu Bakar berkata, cukuplah kalian memanggil saya dengan wahai Khalifah Rasulullah, wakil Rasulullah, bukanlah wakil Allah. Kemudian malaikat bertanya tentang kehendak Allah. Para malaikat telah bertanya, mengapakah engkau hendak menjadikan khalifah manusia di muka bumi ini sedangkan mereka akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah di atas permukaan bumi? Padahal tidak cukupkah dengan kami yang sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Jadinya Imam Jamaluddin Al-Qasimi pernah berkata, dari mana para malaikat mengetahui semua itu sehingga mereka hairan kepada kejadian dan penciptaan Adam AS itu sendiri, sedangkan
semua adalah hal ghaib bagi mereka, iaitu di luar bidang pengetahuan mereka lah. Kerana itu adalah urusan Allah, yang mana para malaikat tak perlu nak beri komen terhadap keinginan Allah yang ingin menciptakan seorang khalifah, iaitu Nabi Adam AS di atas permukaan bumi. Jawapan adalah bahawa mereka ni, para malaikat, mengetahui semua itu dengan pengetahuan yang khusus. Kerana mereka telah mengetahui atau dengan apa-apa yang telah mereka fahami dan maklumi dari tabiat kejadian serta unsur-unsur kejadian manusia itu sendiri. Sebagaimana yang telah dikhabarkan kepada mereka bahawa Allah SWT menciptakan manusia itu daripada tanah liat yang kering berasal dari lumpur hitam yang telah dibentuk. Sedangkan malaikat dicipta daripada cahaya. Jadi malaikat pelik kenapa nak cipta manusia sedangkan mereka ni betul-betul ke beriman, betul-betul ke berzikir setiap masa macam kami. Okay. Dapat juga difahami semua itu dari perkataan kalimah khalifah, yang mana tugasnya adalah memutuskan hukum di kalangan manusia dari segala apa yang mereka lakukan, sama ada kezaliman atau kebaikan yang terjadi, dan mencegah manusia dari melakukan perbuatan buruk dan keji yang mendatangkan perkara haram dan dosa. Malaikat dah tahu dah, nanti khalifah ni, Nabi Adam ni perlu mencegah daripada keburukan, daripada manusia ni membuat keburukan. Jadi malaikat pelik kenapa Allah susah-susah nak cipta manusia yang akan melakukan keburukan, kenapa nak cipta semua-semua tu. Dah cukup dah malaikat ni untuk berzikir semua. Jadinya Al-Hafiz Ibn Katsir berkata, pertanyaan malaikat kepada Allah SWT dalam ayat tersebut bukanlah untuk berhujah dengan Allah SWT atau menaruh hasad, iaitu cemburu kepada manusia sebagaimana yang kadang-kadang dianggaplah oleh sebahagian ahli tafsir. Kerana Allah SWT sudah menyatakan bahawa sifat para malaikat itu adalah mereka tidak akan bertanya kepada Allah dalam hal-hal yang tidak diizinkan kepada mereka. Okay, jadinya sewaktu Allah telah menerangkan kepada mereka, iaitu malaikat, bahawa dia menjadikan seorang makhluk yang akan mentadbir bumi ini, maka mereka mempersoalkannya kerana mereka dah tahu dah maklum dari Allah bahawa mereka manusia ni akan membuat kerusakan dan kederhakaan yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah SWT di sana nanti. Okay, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Qatadah radhiyallahu anhu. Okay, perkataan ini membawa maksud bahawa kami para malaikat tak pernah berbuat kerosakan. Maka cukuplah dengan kami sahaja yang menjadi makhluk yang akan mengabdikan diri kepadamu. Kemudian Allah menjawab dengan tegas ke atas pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku amat lebih mengetahui apa sahaja yang kamu tidak ketahui. Persoalan ini bermaksud bahawa aku lebih mengetahui pada apa-apa yang tidak malaikat tahu. Akan adanya maslahah dan kepentingan tertentu mengapa makhluk yang bernama manusia ini diciptakan, yang mana lebih besar peranannya dalam penciptaan makhluk ini dari kerosakan yang para malaikat bangkitkan itu. Kerana Allah akan menjadikan di kalangan mereka itu para nabi-nabi dan rasul-rasul, yang mana mereka ni sudah tentu akan menjadi kaum yang siddiqan, para syuhada, kaum yang soleh, para abid-abid, para alim ulama, para pejuang, para pendakwah dan juga kaum yang khusyuk serta para pecinta Allah dan pengikut rasul-rasul. Ya. Okay, sama ada manusia lebih mulia atau malaikat. Okay, menghayati firman Allah SWT yang bermaksud, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat itu dengan berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah SWT berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah SWT berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu zahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Jadi Al-Hafidh Ibn Katsir menerangkan pada ayat ini, Allah SWT menyebut tentang kemuliaan Adam AS dari para malaikat, di mana Allah SWT telah memberikan kelebihan kepadanya dengan akal fikiran dan ilmu pengetahuan.
pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu. Hal ini terjadi setelah mereka sujud kepada Adam alaihissalam. Akan tetapi Allah SWT mendahulukan penyebutan ayat tentang ilmu pengetahuan ini. Kerana adanya penyesuaian di antara pemuliaan ini dengan ketiadaan ilmu pengetahuan di antara ilmu pengetahuan mereka akan hikmah penciptaan khalifah ini. Yang mana ketika mereka bertanya tentang masalah ini, maka Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Macam kita lah, kalau orang tu berpendidikan, kita hormat dia. Kalau orang tu macam kurang berpendidikan, kita macam pandang serong. Ada setengah orang macam tu kan. So macam tu juga malaikat. Kenapa aku nak kena sujud dengan manusia ni? Sedangkan mereka ni akan melakukan kerosakan, kederhakaan kepada Allah. Tapi Allah cuma cakap, manusia ni aku jadikan ada akal fikiran. Kalau aku bagi tahu namanya ni, dia boleh sebut namanya ni. Kalau malaikat dia tak macam tu, dia tak ada akal fikiran. Kalau suruh sebut nama tu, dia tak boleh nak sebut. Kalau Allah tak berikan pengetahuan tu kepada malaikat. Oleh kerana itulah Allah SWT menyebut kemuliaan Adam AS ini setelah perintah sujud. Tujuannya adalah untuk menerangkan dan menjelaskan kepada mereka ni tentang keutamaan dan keupayaan Adam AS dalam bidang ilmu pengetahuan. Bagaimana dalam firman Allah SWT, dan dia telah mengajarkan nama-nama semua benda itu. Kemudian maksud sujud malaikat kepada Adam AS. Allah SWT telah menyuruh malaikat dan juga jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi yang sujud hanyalah malaikat saja. Okey. Daripada ayat ni, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Kemudian sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takbur kepada perintah Allah SWT. Maka ada pun iblis termasuk dalam golongan yang kafir, kaum yang kafir. Kemudian apakah maksud dari sujud ayat tersebut? Okey, jawapannya sujud kepada Adam AS itu adalah kerana merupakan suatu perintah Allah yang Allah berikan kepada malaikat dan juga jin. Di dalam masa yang sama, ia merupakan suatu penghormatan bagi Adam AS dari Allah SWT. Oleh yang demikian, perbuatan sujud ini merupakan ibadah serta suatu ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan sujud itu sendiri merupakan suatu penghormatan untuk Adam AS. Ada yang pendapat lah bahawa bila kita macam Kaabah yang dijadikan kiblat untuk sujud tu sebagai tanda kita sujud. Okey, ada yang mengatakan sujud tu sesuai dengan pengertian sujud syariat, iaitu dengan meletakkan dahi dan kening di atas bumi dengan sengaja untuk beribadat kepada Allah yang Maha Agung. Okay. Di mana tujuan dari sujud para malaikat itu adalah semata-mata kerana Allah, sedangkan Adam AS hanyalah sebagai sebab ataupun kiblat. Nak katanya Adam ni sebagai kiblat sahaja. Ini ada pendapat yang salah sebenarnya. Sebabnya dekat sini Allah suruh malaikat sujud tu bukan tanda Nabi Adam tu kiblat macam kita buat Kaabah tu sebagai kiblat kita, tapi itu lain, yang ni lain. Ni tanda Allah berikan penghormatan kepada Nabi Adam, yang mana jin daripada api, malaikat daripada cahaya, tapi kena sujud dekat manusia yang dicipta daripada tanah. Macam kalau Nabi Adam waktu tu masih rasa macam hinanya aku ni kan, jadinya Allah suruh malaikat ni sujud. Dengan jin ni sujud. Jin tak nak. Malaikat ikut kerana itu perintah Allah. Jadi malaikat buat. Jadinya Ibn Qasir berkata, Qatadah berkata, pada firman Allah SWT, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ayat ini bermaksud bahawa perbuatan sujud adalah sebagai tanda ketaatan kepada Allah SWT. Manakala sujud kepada Adam AS adalah sebagai tanda kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah SWT untuk Adam AS dengan memerintahkan para malaikatnya supaya sujud kepada Adam AS. Kemudian, apakah iblis juga tergolong dalam kelompok malaikat? Okey. Kat sini ada juga yang berpendapat jin ni, iblis ni dari kelompok malaikat, tapi sebenarnya
ini adalah salah. Dia menggunakan dalil yang salah. Jadinya iblis ni adalah termasuk dari golongan bukan malaikat. Okay, dia asing. Ada yang berpendapat iblis ni berasal dari burung merak, dari malaikat. Ada yang kata mempunyai 4 sayap, semuanya salah. Bukan pendapat yang betul. Yang pendapat benarnya adalah iblis ni sama sekali bukan berasal dari malaikat. Dengan dalil kerana adanya nas dari Allah yang jelas menerangkan menerangkan asal usul iblis, iaitu diciptakan dari api, sedangkan malaikat dicipta dari cahaya. Aisyah telah berkata dari Nabi Muhammad SAW, para malaikat diciptakan dari nur dan jin diciptakan dari api, sedangkan Adam AS diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepadamu. Okay. Maksudnya, bagi menguatkan lagi pendapat tadi tu, ada lagi ayat Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin. Kemudian ia menerhakai perintah Tuhannya. Kat sini dah jelas bahawa jin dan malaikat itu berbeza, bukanlah sama. Sebab malaikat sujud, tapi jin tidak sujud. Maka sesungguhnya iblis ni berasal dari golongan jin dan bukan dari malaikat. Hasan Al-Basri juga pernah berkata, iblis sama sekali bukanlah berasal dari kelompok malaikat. Akan tetapi sesungguhnya iblis ni adalah berasal dari jin. Seperti mana Adam AS adalah berasal dari manusia. Zuhri pula berkata, iblis adalah berasal dari jin dan dia adalah bapa segala jin. Sebagaimana Adam AS adalah dari manusia dan ia adalah bapa dari manusia. Kemudian para malaikat itu ramai. Malaikat ni adalah suatu makhluk yang sangat ramai bilangannya, yang tak pernah diketahui kecuali oleh yang menciptakan mereka, iaitu Allah. Dan difirmankan oleh Allah, dan tidak ada yang mengetahui tentang malaikat Tuhanmu kecuali dia sendiri. Akan tetapi ada juga yang nas berpendapat yang menggambarkan banyaknya jumlah mereka ni. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang menerangkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ketika baginda telah melewati langit yang ketujuh. Kemudian aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur dan tiba-tiba aku menemukan pada setiap hari ia dimasuki oleh 70,000 orang malaikat, yang mana mereka tidak akan punya kesempatan lagi untuk memasuki Baitul Ma'mur itu sampai hari akhir. Katanya banyaknya malaikat tu 70,000 sampai bila-bila takkan selesai yang masuk Baitul Ma'mur. Kemudian ada juga hadis dari Ibnu Mas'ud telah bersabda Rasulullah SAW, pada hari itu akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam 70,000 kelompok orang yang bersalah. Sedangkan untuk setiap kelompok itu pula terdapat 70,000 malaikat yang menyeret mereka. Katanya setiap orang tu akan ada malaikat yang seret masuk neraka. Okay. Hakim bin Hazam berkata ketika Rasulullah SAW sedang berada di antara para sahabatnya, maka tiba-tiba baginda bersabda bermaksud, apakah kalian mendengar apa-apa yang aku dengar? Mereka berkata, kami tidak mendengarkan apa-apa pun. Baginda berkata, sesungguhnya aku sedang mendengar bunyi derak dari langit yang tidak pernah berhenti. Sedangkan di sana tidak ada satu tempat walau satu jengkal pun kecuali ia ditempati oleh para malaikat yang sujud atau berdiri. Kat sini nak sebut dekat langit tu penuh dengan malaikat. Tak ada ruang lain dah. Tapi cuma kita ni tak nampak. Tapi Rasulullah boleh dengar bunyi derak tu. Okay. Dan para malaikat memiliki nama. Dalam buku ni dia menyebut malaikat Jibril, Mikail, Malik, Israfil, Munkar dan Nakir, Harut dan Marut. Itu saja yang disebutkan dalam buku ni. Dan disertakan juga dengan nas-nas. Alright. Tujuan Harut dan Marut diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Malaikat Harut dan Marut ni muncul ketika zaman sihir. Okay. Zaman Babylon. Okay, ada yang tahu kan Babylon? Okay. Harut dan Marut. Okay, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan Allah dari langit ke bumi dan diizinkan kepada keduanya untuk mengajarkan sihir.
sebagai ujian dan cubaan bagi manusia, di mana sebelum itu Allah sudah menjelaskan melalui para rasulnya bahawa sihir itu adalah haram. Sedangkan Harut dan Marut taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ketika seseorang datang kepada keduanya untuk mempelajari sihir, maka keduanya melarang orang tersebut dengan keras. Seraya berkata, sesungguhnya kami hanya cubaan. Maka dari itu janganlah kamu kafir. Jadi kedua malaikat tu mengetengahkan kepada orang yang datang tersebut bahawa sihir ni haram. Allah melarangnya. Tapi mereka boleh je ajar. Tapi manusia tu macam mendesak untuk belajar juga sihir tu. Jadi dekat sini bererti ia telah mencelakakan dirinya sendiri dengan nyata. Bila orang tu volunteer sendiri nak belajar sihir. Walaupun malaikat tu boleh je ajar kan, pilihan mereka lah nak ajar ke tak. Tapi Allah berikan kepada malaikat Harut dan Marut ni untuk ajar kepada manusia. Kalau manusia minta, maksudnya manusia tu menderhakai Allah. Tapi ada manusia yang anggap tak salah pun belajar sihir dengan malaikat Harut dan Marut. Sebab apa? Malaikat Harut dan Marut ni pada Allah. Jadi kalau belajar pada mereka maksudnya kita belajar wahyu daripada Allah, dapat wahyu pada Allah. Itu benda yang salah sebab Allah dah bagi tahu awal-awal dah. Perbuatan syirik semua ni, sihir semua tu adalah perkara yang haram. Tapi ada juga manusia yang ingkar, yang buat putar belik seolah-olah sihir tu boleh. Tak ada masalah sebab benda tu pada Allah. Kalau habis tu kalau mencuri tu bolehlah. Sebab ilham tu pada Allah kan, ilham mencuri. Katanya manusia ni dia pandai putar belik untuk dapatkan benda yang dia nak. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada hamba-Nya semua hal, perintah, larangan semua. Jadinya Allah jadikan sihir tu lepas diberitahu sihirnya haram. Lepas tu baru Allah turunkan ilmu sihir. Tapi itu pun manusia macam tak salah lah. Allah dah turunkan. Kita kena lah ambil kan. Dia fikir macam tu. Jadinya bila sihir ni antara larangan Allah, ia ni merupakan keburukan lah kalau kita belajar juga. Dan disebut juga dalam Al-Quran tu, malaikat kedua malaikat ni adalah cubaan untuk hamba-hamba dan juga anak turunan anak Adam. Dihabarkan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kedua malaikat ini pernah berkata kepada orang-orang yang mempelajari sihir kepada mereka, iaitu sesungguhnya kami hanya cubaan. Sebab itu janganlah kamu kafir. Ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi adalah ujian untuk manusia daripada dua malaikat tersebut. Yang mana Allah dah terangkan yang sihir itu haram. Dan macam perbuatan memisahkan antara seorang suami dengan isterinya melalui sihir itu adalah haram. Tapi ada juga orang zaman sekarang pun buat juga benda tu walaupun nak tahu haram. Maka seorang mukmin akan jadi murni imannya kalau kita tinggalkan perkara untuk belajar dari kedua malaikat Harut dan Marut tu. Dan seorang kafir akan menjadi hina dengan belajar sihir dan kekufuran dari keduanya. Sedangkan kedua malaikat tu mengajak orang belajar kepadanya adalah dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah. Okey. Kiranya malaikat tu tugas dia memang untuk ajar manusia belajar sihir kalau manusia tu minta. Kalau manusia tu tak minta, maksudnya manusia tu taat kepada Allah dan malaikat tu dah jalankan tugas dia. Tak bolehlah malaikat tu volunteer kan, aku tak boleh ajar, tak boleh. Benda ni haram. Cuma malaikat cuma bagi tahu awal benda ni Allah dah larang, tu je. Kalau manusia tu nak juga, malaikat kena ajar sebab itu tugasnya. Dan bila malaikat ajar, bukan malaikat tu jahat, tapi malaikat tu dah jalankan tugas dan tanda taat kepada Allah. Kemudian masuk pada bab yang kedua iaitu malaikat dan ciri-cirinya. Dalam buku ni disebut banyaklah ciri-ciri dia, antaranya mempunyai sayap, tidak makan dan minum, bukan lelaki ataupun perempuan, tidak pernah berasa penat dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam saf yang tersusun rapi. Malaikat merasa malu kepada sebahagian manusia. Malaikat merasa malu kepada sebahagian manusia. Malaikat tidak suka bau yang tidak sedap. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar dan anjing. Malaikat tidak ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar yang anjing ni, boleh cek rumah masing-masing. Ada tak gambar yang digantung?
Selalunya kadang-kadang orang Islam pun ada yang gantung gambar dalam bilik kan. Tu malaikat tak akan masuk kawasan tu. Alright. Terusnya bidang tugas para malaikat. Disebutkan sebanyak 42 tugas malaikat. Saya ambil 3 dahulu, takut tak cukup masa. Yang pertama, malaikat meniupkan roh kepada janin di dalam rahim. Dekat sini Abdullah ibnu Mas'ud telah berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami, sesungguhnya masing-masing kamu terkumpul penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian di dalamnya ia akan menjadi segumpal darah seperti itu. Kemudian di dalamnya ia akan menjadi segumpal daging seperti itu. Kemudian diutuslah seorang malaikat untuk menghembuskan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalannya dan kesengsaraannya atau kebahagiaannya. Maksudnya dalam perut lagi ditetapkan satu ruh, setiap ruh tu malaikat. Yang mana malaikat ni akan menulis apa yang ditetapkan oleh Allah 4 perkara. Okey, rezeki dia, ajal dia, amalan dia, kesengsaraan atau kebahagiaan. Sebab tu bila kita tak dapat benda yang kita nak, kita tak boleh nak marah ke apa sebab daripada sebelum kita lahir lagi dah ditentukan rezeki kita kan. So bila macam kita nak forfeit, tiba-tiba tak forfeit macam stresnya aku tak. Kadang-kadang bila kita tak forfeit tu ada hikmah dia. Mungkin Allah nak ajar kita supaya kita lebih bersemangat ataupun lebih majulah ambil tindakan awal, tak buat kerja last minute semua tu. Tak sedap benda-benda macam tu. Allah tetapkan something tu mungkin nak kebaikan untuk kita sendiri. Alright. Kemudian ada lagi dari Huzaifah ibn Usaid telah bersabda Rasulullah SAW, malaikat akan masuk ke dalam nutfah setelah ia berada di dalam rahim 40 atau 45 malam. Maka malaikat itu berkata, ya Tuhan, apakah ia akan sengsara ataukah akan bahagia? Lalu kedua hal itu pun ditulis. Lalu malaikat itu berkata, ya Tuhan, apakah ia akan menjadi lelaki ataukah akan menjadi perempuan? Lalu kedua hal itu pun ditulis dan ditulis pula amalnya, perjalanan hidupnya, ajalnya dan rezekinya. Kemudian lembaran itu ditutup, maka ia tidak akan ditambahkan atau dikurangkan. Kiranya ketika kita ni 45 malam dalam perut pun dah ditetapkan semua tu. Kita punya bahagia, kita punya masalah, kekurangan diri kita, semua tu dah ditetapkan. Tapi bukan bermaksud dah ditetapkan aku tak nak berusaha lah, belajar lah. Dari rezeki aku memang tetap macam tu je lah. Tak, bukan maksudnya macam tu. Maksudnya kat sini, kenalah berubah. Kena usaha tu. Jadi tak jadi tu belakang cerita, at least kita ada usaha. Alright. Kemudian, ada juga yang menyebut malaikat ni sentiasa bersama dan juga menjaga keadaan nutfah. Alright. Yang kedua, tugasnya malaikat mengaminkan doa orang Islam yang mendoakan saudaranya. Kalau kita perasan lah kan, kalau kita doakan kawan-kawan kita macam supaya kawan-kawan kita dapat straight A juga macam kita. Kadang-kadang doa tu makbul. Kita dapat straight A, kawan-kawan dapat straight A. Sebab apa? Malaikat ni mendoakan kita sebenarnya kalau kita doakan orang lain. So daripada Ummu Darda telah bersabda, baginda Rasulullah SAW, seorang Muslim di mana sahaja apabila ia berdoa untuk saudaranya yang dalam keadaan ghaib, maka malaikat akan berkata amin dan bagimu seumpamanya seperti mana doa itu. Kiranya kalau kita doakan kawan kita secara senyap kan, kawan kita tak tahu pun, malaikat akan mengaminkan doa tu dan berdoa agar doa kita kat kawan kita tu berbalik kepada kita balik. Dari Ummu Darda juga telah berkata, tuanku iaitu suaminya Abu Darda telah mengatakan kepadaku bahawa beliau telah mendengar baginda Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya yang di dalam keadaan ghaib, maka malaikat yang ditugaskan untuknya akan berkata juga amin dan bagimu seumpamanya sebagaimana doa itu.
Dari Abdullah bin Safwan dan dia adalah wali dari Ummu Darda telah berkata, aku telah datang ke negeri Syam, maka aku datang ke rumah Abu Darda akan tetapi aku tidak menemukannya. Aku hanya menemui Ummu Darda. Maka beliau berkata, apakah kamu ingin melaksanakan haji pada tahun ini? Aku menjawab, ya. Maka beliau berkata, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Kerana sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud doa seorang Muslim bagi saudaranya yang sedang di dalam keadaan ghaib adalah mustajab. Dekat kepalanya terdapat seorang malaikat yang diwakilkan, maka setiap kali berdoa bagi saudaranya untuk kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan untuknya akan berkata amin dan bagi engkau seumpamanya seperti mana doa itu. Beliau iaitu Safwan pun berkata, kemudian aku keluar menuju ke pasar, maka aku bertemu dengan Abu Darda sedangkan beliau mengatakan hal yang sama kepadaku yang beliau telah riwayatkan dari baginda Nabi SAW. Nak kata zaman tu Nabi dah bagi tahu dah. Okay, kalau kita nak something, kita doakan orang tu dapat apa yang kita nak. Jadi malaikat akan doakan perkara tersebut untuk kita pula. Tak perlulah kita minta, kau doakan aku juga tau, apa yang aku doa ni, kau kena doa juga. Tak perlu. Kadang-kadang malaikat tu dah doakan dah. Bayangkan malaikat ni sentiasa imannya tu sama, steady je. Okay, bila dia berdoa untuk kita, macam mana makbulnya doanya. Okay. Kemudian yang ketiga, malaikat mendoakan orang yang memberi makan. Selalunya Ramadan lah kan, kita buat more semua tu, kita bagi orang yang berbuka. Makan berbuka. Okay, dalam buku ni penulis menulis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan lain-lainnya bahawa baginda Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Sa'id bin Ubadah untuk masuk ke rumahnya dengan berkata Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Sa'id menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi dan Nabi SAW tak mendengar jawapan tu 3 kali sedangkan Sa'id dah jawab 3 kali juga. Kemudian baginda Nabi SAW kembali pulang dan saat mengikutinya sambil berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah dan ibuku pun mahu dijadikan sebagai tebusan atas kesanggupanku terhadapmu. Tidak satu pun salam yang engkau ucapkan kecuali ia terdengar oleh telingaku sedangkan aku pun sudah menjawab salammu. Akan tetapi aku sengaja berusaha agar ia tidak engkau dengar kerana aku ingin agar aku dapat salam dan keberkatan yang banyak darimu. Kiranya Sa'ad dah dengar tapi saja je supaya Rasulullah tu bagi salam 3 kali. So bila Sa'ad jawab, pahala tu tambahlah ganda. Rasulullah tak dengar apa yang Sa'ad cakap. Kemudian ia menyilakan Nabi SAW ke dalam rumahnya. Kiranya jemputlah Rasulullah masuk ke dalam rumah. Lalu mengetengahkan kismis kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW memakannya. Ketika baginda telah selesai makan, baginda bersabda, semoga makanan kamu dimakan oleh orang-orang yang baik, al-abrar, orang-orang yang baik. Malaikat berselawat kepada kamu dan orang-orang yang puasa berbuka keranamu. Kiranya mungkin kurma yang diberikan tu dapat dimakan oleh orang yang berbuka puasa, orang yang baik-baik, okay? Dan malaikat akan sentiasa berselawat atas perbuatan kamu tu. Kemudian kaum musyrik dan malaikat. Okay, kaum musyrik dan malaikat. Seperti yang saya cakap tadi, zaman dulu, okay, orang-orang zaman dulu menyembah malaikat, iaitu menganggap malaikat ni sebagai makhluk yang akan memberikan pertolongan, bantuan kan. Kalau kita tengok dekat Kristian kan, banyak patung-patung malaikat. Seolah-olah itu yang memberi bantuan. Sebenarnya tak, bukan malaikat. Okay. Even malaikat sendiri menafikan perbuatan yang malaikat yang memberi kebaikan terhadap manusia. Alright. Sebahagian kaum musyrik ada yang jadikan malaikat ni Tuhan-Tuhan mereka selain Allah SWT. Kerana mereka menyembah para Tuhan mereka itu dalam bentuk seperti malaikat. Bentuk patung kat gereja tu kan, bentuk ada sayap macam malaikat kononnya. Kemudian kaum musyrik tersebut telah melakukan perbuatan syirik. Sedangkan para malaikat tak minta pun mereka buat macam tu. Kemudian Allah ingatkan hamba-hambanya supaya tak terjerumus dalam perkara kesyirikan tu.
Allah bersabda, dan dia Nabi itu tidak pula menyuruhmu menjadikan malaikat dan para Nabi sebagai Tuhan. Apakah patut ia menyuruhmu kepada kekufuran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Ali Imran ayat 80. Pada waktu Allah SWT membangkitkan manusia di hari kiamat nanti, Allah akan mengumpulkan mereka untuk menentukan keputusan pengadilan terakhir mereka. Pada waktu itu Allah akan bertanya kepada para malaikat tentang apa-apa yang diperbuat oleh kaum musyrik itu dalam menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Allah nak tahulah kenapa kaum musyrik ni jadikan malaikat ni Tuhan. Okay, kemudian para malaikat itu berlepas tangan serta menjawab bahawa itu hanyalah perbuatan syirik yang mereka buat-buat saja. Lalu mengumumkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, malaikat menafikan. Malaikat pun risau. Takut manusia ni cakap malaikat yang suruh. Padahal malaikat ni taat pada Allah. Malaikat ni mengesakan Allah. Jadinya malaikat terus kata, itu manusia tu memang suka buat perbuatan syirik. Aku masih mengesakan Allah. Berdasarkan ayat Al-Quran, dan ingatlah yang di waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat, apakah mereka itu dahulu menyembah kamu? Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin dan kebanyakan mereka telah beriman kepada jin itu. Sebenarnya mereka tak sembah malaikat, tapi mereka sembah jin. Sebab tu orang kata sembah patung, sembah jin. Sebabnya bukan malaikat, tu memang jin. Al-Hafiz Ibn Katsir pernah berkata dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan bahawa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan makhluk-makhluknya akan mencela kaum musyrikin yang telah mendakwa bahawa mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bentuk para malaikat agar mereka dapat didekatkan dan diangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu malaikat ni mengesakan Allah, taat kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka ambil kesempatan. Aku sembah malaikat, nanti dekat akhirat aku cakap aku taat kepada Allah lah, sebab malaikat taat kepada Allah. Dia ambil kesempatan macam tu. Padahal mereka dah melakukan syirik terhadap Allah. Akhir sekali, apakah malaikat juga akan mati? Untuk menjelaskan persoalan ni, perlu diingatkan bahawa memang benar malaikat ni akan mati seperti kita juga. Makhluk-makhluk Allah ni tak kekal, kecuali Allah yang tak akan mati. Dari surah Az-Zumar ayat ke-68, dan ditiuplah sangkakala. Maka matilah siapa sahaja yang ada di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu perutusan amal masing-masing. Al-Hafiz Ibn Katsir berkata di dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tentang kehebatan dan kedahsyatan hari kiamat serta apa yang terjadi padanya. Dari tanda yang kecil sehinggalah pada tanda yang besar. Dan goncangan-goncangan yang dahsyat juga dalam ayat ini. Allah SWT berfirman, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa sahaja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Tiupan ini adalah tiupan yang kedua yang dikenali dengan nama tiupan kematian, yang mana dengannya matilah semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah SWT, sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadis sangkakala yang masyhur. Kemudian dicabutlah arwah mereka yang tertinggal tersebut sehingga yang terakhir mati dari mereka adalah malaikat maut. Dan setelah itu yang ada hanyalah Allah yang maha hidup lagi maha berdiri, yang mana dialah yang tiada awal dan dialah yang tiada terakhir, dengan keabadian serta sifatnya yang kekal. Lalu Allah SWT berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Sebanyak 3 kali. Kemudian zat iaitu Allah menjawab kepada zat, hanyalah kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Allah dah bagi tahu pada hari kiamat nanti semua tu hanyalah Allah saja yang kekal. Kemudian akulah yang Maha Tunggal sejak dahulu lagi, dan sesungguhnya aku juga telah mengalahkan, iaitu menghapuskan segala sesuatu dan menentukan hukum fana ini dari segala sesuatu. Kemudian Allah SWT menghidupkan Israfil, malaikat Israfil, dan memerintahkannya untuk meniup pada syur, iaitu terompet sangkakala raksasa.
Okey, sekali lagi dan inilah tiupan yang ketiga yang disebut dengan tiupan kebangkitan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Okay, tadi sangkakala kedua semua mati. Tiupan yang ketiga semua bangkit semula. Dari surah Az-Zumar ayat ke-68. Iaitu mereka telah dihidupkan kembali setelah dahulunya menjadi tulang-tulang dan bangkai-bangkai yang hancur, dan mereka semua melihat kepada kedahsyatan hari kiamat. Walaupun orang tu dah tulang ke, tinggal apa abu ke, dia akan kembali bangkit lepas tiupan daripada trompet sangkakala raksasa tadi. Okay. Kesimpulan daripada buku ini yang boleh saya buat, iaitu malaikat ni adalah makhluk yang dicipta sebelum manusia pertama dicipta, iaitu Nabi Adam AS. Manusia ni dicipta daripada tanah, manakala malaikat dicipta daripada cahaya. Meskipun begitu, malaikat tetap taat kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tanda penghormatan, dan jin enggan melakukan perkara tersebut. Segala tugas yang dilakukan malaikat hanya kerana Allah. Akan tetapi wujud manusia yang musyrik telah memperlakukan malaikat sebagai Tuhan, sedangkan malaikat tidak pernah meminta untuk menyembahnya. Sehingga ke hari ini masih lagi ada manusia musyrik ni. Dia masih lagi kononnya menyembah malaikat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai pembentangan resensi buku oleh pembentang. Oleh itu, saya membuka ruang diskusi kepada hadirin. Sekiranya terdapat persoalan, boleh ajukan di ruangan chat ataupun membuka mikrofon. Okey, saya kira tak ada soalan untuk malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Wan Saudah dan semua para hadirin malam ni. Saya wakil pihak penganjur memohon maaf andai terdapat kesilapan sepanjang mengendalikan majlis pada malam ini. Mohon hadirin bersedia untuk sesi fotografi. InsyaAllah pada minggu hadapan, hari Isnin dan Rabu akan diadakan lagi Minda Karya. Diharapkan para hadirin dapat turut serta. Kita tutup majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okay, baik. Hello, Assalamualaikum. Okay, baik. Jadi insyaAllah kita akan mulakan sesi fotografi kita sebentar saja lagi. Jadi saya berikan masa kepada para hadirin selama 10 saat saja untuk siap sedia dan get ready lah untuk kita akan buat sesi fotografi selepas 10 saat saja lagi. Okay, baik. Saya berikan 5 saat saja lagi kepada para hadirin bagi untuk buka kamera untuk kita tangkap gambar sama-sama lah, insyaAllah. Okay, baik. Kita akan mulakan sesi fotografi kita untuk program malam ni. Saya akan kira. Okay, baik. Okay, 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Alhamdulillah, habisnya sesi fotografi. Kita habislah program kita untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.